Konsep akaun perdagangan. Dalam sesi ini kita akan mempelajari dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan akaun perdagangan dan cara penyediaan akaun perdagangan. Akaun perdagangan bertujuan untuk melaporkan untung atau rugi kasar. Terdapat dua komponen utama dalam akaun perdagangan. Pertama iaitu komponen kos jualan dan yang kedua ialah komponen jualan bersih. Untuk kos jualan terdiri daripada tiga komponen utama iaitu stok awal, kos belian dan juga stok akhir. Jadi untuk mengira kos jualan, jumlah stok akhir campur dengan kos belian dan ditolak dengan stok akhir. Dan jumlah stok awal campur dengan kos belian ini dikenali sebagai kos barang untuk dijual. Manakala untuk jualan bersih, ia diperolehi daripada jumlah jualan ditolak dengan pulangan jualan. Kalau kita lihat, kita imbas balik di mana kos jualan ada tiga komponen utama iaitu stok awal campur dengan kos belian dan tolak stok akhir. Untuk stok awal dan juga stok akhir, kita akan dapat nilai dia sebagai satu nilai. Itu satu nilai untuk stok akhir, stok awal, dan untuk stok akhir kita akan dapat melalui pengiraan secara fizikal berapakah barang niaga kita yang belum terjual pada akhir tempoh perakaunan. Manakala untuk kos belian, ia ada perincian bagaimana untuk mengira kos belian, di mana kos belian terdiri daripada belian bersih dan campur semua kos yang terlibat semasa membeli stok ataupun membeli barang niaga itu. Untuk mendapat belian bersih ialah jumlah belian ditolak dengan pulangan belian. Dan untuk semua kos yang terlibat semasa membeli stok atau barang niaga itu, kos yang terlibat itu terdiri daripada angkutan belian atau juga dikenali sebagai angkutan masuk, cukai belian ataupun duty import ataupun duty custom, insurans belian dan juga upah. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk mengira kos yang terlibat semasa membeli barang atau membeli stok itu, ia mestilah angkutan belian ataupun angkutan masuk, bukannya angkutan keluar. Kerana angkutan keluar dia ialah belanja pengangkutan semasa menjual barang, iaitu angkutan jualan. Untuk cukai belian pula, dia mestilah cukai yang dibayar semasa membeli sahaja. Jika ia merujuk kepada cukai secara umum, ia tidak diambil kira sebagai kos untuk semasa membeli barang niaga. Begitu juga dengan duty export. Duty export dia adalah cukai yang dibayar ketika menjual barang, ya. Untuk insurans belian, maknanya dia mesti merujuk kepada insurans yang dibeli ketika membeli barang itu. Kalau dia adalah insurans sahaja, insurans itu tidak diambil kira sebagai kos yang terlibat semasa membeli barang niaga. Begitu juga dengan upah, ya. Untuk upah ini, ia merujuk kepada bayaran yang kita bayar kepada orang yang terlibat semasa dalam proses kita membeli barang. Biasanya mungkin kita akan bayar upah untuk orang yang yang ditugaskan untuk mengangkat barang-barang yang kita beli itu. Jadi untuk mengira kos belian, kos yang terlibat semasa membeli barang niaga, dia mestilah secara khusus kos
yang dibayar semasa membeli barang niaga sahaja, tidak termasuk ketika menjual barang ataupun kos atau belanja yang umum. Jadi di sini itu kita boleh lihat dua komponen utama, iaitu belian bersih dan juga kos semasa membeli stok atau barang niaga itu. Iaitu jadi jumlah itu dikenali sebagai kos belian. Okey, dari segi format akaun perdagangan, jadi kita pertama ya, kita akan tulis tajuk dia akaun perdagangan bagi tahun berakhir untuk menggambarkan ia adalah satu tempoh perakaunan bagi tahun berakhir, dan 31 Disember ini merujuk kepada tempoh perakaunan perniagaan itu yang berakhir. Okay, jadi akaun perdagangan ini sebelah kirinya, iaitu sebelah debit, kita akan senaraikan pengiraan untuk kos jualan. Manakala sebelah debit, kita akan tunjukkan pengiraan jualan bersih ataupun kita kata hasil ya. Okey, jadi di sini kalau kita lihat dari segi urutan dia, itu stok awal campur pengiraan untuk mendapatkan kos belian. Okey, stok awal campur dengan kos belian kita dikenali sebagai kos barang untuk dijual. Tolak stok akhir, jumlah itu dikenali sebagai kos jualan atau kos barang dijual. Jadi dengan kata lain, mula-mula kita buat format bentuk T. Okey, tajuk dia. Okey, mula dengan stok awal. Okey, belian. Tolak dengan pulangan belian. Kita akan dapat belian bersih. Okey, seterusnya belian bersih itu kita akan campur dengan kos-kos yang terlibat semasa membeli barang, iaitu angkutan belian ataupun angkutan masuk, cukai belian, insurans belian dan upah. Okey, untuk kalau kita lihat di sini dari segi urutan dia, mesti dimulakan dengan stok awal, diikuti dengan belian dan tolak pulangan belian supaya kita dapat belian bersih. Okey, selepas nilai belian bersih ni, untuk kos yang terlibat semasa membeli barang ini, dia tidak semestinya angkutan dahulu baru cukai. Dia maknanya kita boleh letak, dia tak perlu ikut urutan. Okey, jumlah ini belian bersih campur dengan kos-kos yang terlibat ini. Okey, kita akan letak angka dia sebagai kos belian. Jadi stok awal campur dengan kos belian, kita akan dapat satu nilai, iaitu kos barang dijual. Okey, kos barang dijual tolak dengan stok akhir, kita akan dapat kos jualan. Okey, sebelah kredit, okey, kita tunjukkan jualan, tolak dengan pulangan jualan, dan kita akan dapat jualan bersih. Okey, jadi di sini kita akan itu dari segi gambaran lah, format untuk akaun perdagangan. Okey, sekarang kita akan lihat contoh yang ada nilai untuk akaun perdagangan. Okey, itu kita akan tulis stok awal, nilai dia paling atas sekali. Okey, nilai belian, biasanya kita akan ke dalam sikit sebab kita perlu membuat pengiraan dahulu. Tolak pulangan belian dan kita akan dapat belian bersih. Kemudian kita senaraikan semua kos yang terlibat semasa membeli barang atau stok. Kredit import, angkutan masuk, insurans belian, dan contoh ini dia tak ada upah. Okey, jadi kita akan dapat kos belian. Dan nilainya kita akan bawa ke tepi, ke hujung. Jadi sekarang ini stok awal kita campur dengan kos belian, kita akan dapat nilai kos barang untuk dijual. Kita tolak dengan stok akhir, kita akan dapat nilai kos jualan.
Okay, seterusnya sebelah kredit, okay, nilai jualan tolak dengan nilai pulangan jualan, kita akan dapat jualan bersih. Okay, sekarang kita perlu, untuk kita kena pasti sama ada perniagaan itu mendapat untung kasar atau rugi kasar, kita perlu bandingkan nilai antara kos jualan dengan jualan bersih. Okay, nilai yang lebih besar tu kita jadikan sebagai jumlah. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai yang lebih besar ialah jualan bersih. Okay. Di sini, jadi kita akan letak sebagai jumlah besar dia. Okay, jumlah yang, jadi sebelah debit ini, sebelah kos jualan ini nilai dia tak cukup. Jadi kita tambah nilai itu dan dikenali sebagai untung kasar. Ya, untung kasar hantar bawah. Kerana ini